Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana arah pergerakan market. So pagi ni sekiranya anda loss, semalam Zul ada share kan berapa persen yang Zul loss, dan di ruangan komen semalam ada juga beberapa rakan kita share juga berapa persen dia loss. Ada yang 40, ada yang 70, ada yang 60 lebih kurang sama Zul. So thank you Zul sharekan. So untuk channel Zul memang tak ada sorok-sorok, Zul akan tunjukkan apa yang Zul buat bila Zul buy, apa yang dah loss, apa current position. So untuk channel Zul buat adalah untuk satu macam dokumentari untuk Zul punya. So kalau anda dapat tengok Zul punya analisis dan dapat manfaat daripadanya, Alhamdulillah. So kalau Zul tak sarankan untuk anda follow apa yang Zul buat, ini adalah sebenarnya satu kuartal. Ini adalah salah satu kata recovery untuk dia punya live trading. So guys, let's go, kita pergi ke coin market cap untuk review market secara keseluruhan. Kemudian nanti di chat juga dia akan review di Bitcoin dan kita akan tengok apa yang anda patut buat sekiranya anda dalam loss dan bilakah anda boleh start DCA. Sebab apa? DCA itu akan membantu anda untuk reducekan anda punya percentage loss. So meaning value yang anda kurang macam tu 60%, untuk sebelum bulan kita akan reducekan daripada 50%, 40%, 30%, dan kita always kita nak dapat dalam 10 ke 20% saja loss sebelum next bulan. Lepas itu akan terangkan kat di chat macam mana anda nak buat dan tu akan guide anda satu persatu. So guys, let's go, kita pergi ke coin market cap. Pertama kali kita akan tengok dulu di coin market cap apa yang dah berlaku untuk dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So currently jam pukul 6.40. So ini kita ada dalam masa 1 jam 20 minit lagi untuk complete daily candle untuk hari Sabtu. So inilah hari Ahad. So pertama kali kita tengok total market still lagi berada around 1.233 dan volume berada di 44. So volume yang aku kata rendah macam biasa hari Sabtu dan Ahad memang kita akan memang volume akan berada dalam keadaan yang rendah. So secara summary pergerakan dalam 24 hours kita boleh baca kat ni, iaitu total market ikutkan net lah 1.24, iaitu increase sebanyak 0.61 dan volume terus drop daripada 90 hari Sabtu 60 dan 40. So 90, 60 dan 44 untuk current time tu 30.55%. Tak masalah pun, memang expectation untuk hari Sabtu dan Ahad adalah price market atau volume yang berkurangan. So dominasi sikit berkurangan iaitu 0.1. So apa yang penting untuk harga, apa yang tengok adalah harga semasa kripto untuk pagi ni. So Bitcoin berada di bawah di 30k iaitu 29.822, iaitu expected dalam 24 hours adalah 0.14%. Ethereum kembali balik 1.8 ikutkan malam 1.7, increase banyak hampir 1%, 0.96. BNB 1.17, Cardano kembali balik nombor 6 dengan price 56 sen tapi drop almost 0.08 sen. Kemudian SRP sikit dekat 0.1, so tak banyak berlaku perubahan pun untuk ini, semua dalam below 1 sen saja, advance sikit 4%. So apapun untuk market still lagi kita berada di kawasan 29, iaitu kita punya strong support, dan sekiranya kita lost position ini kita akan net support bigger kita adalah berada di 20k. So adakah kita akan drop ke 20k? Kita akan tengokkan chart bersama-sama. So guys, tanpa buang masa lagi kita akan pergi ke, sebelum kita pergi ke chart, tengok fear index dulu. Currently fear and index berada di 14, iaitu fear and index untuk hari ini adalah 10 hari Khamis. Untuk hari extreme fear untuk ni 14 ni adalah untuk hari Sabtu. Untuk hari Jumaat. So untuk hari Sabtu, hari semalam kita perlu tunggu dalam 1 jam 16 minit lagi. So kita akan lebih kurang sama je. Extreme fear adalah aku kata nombor tu still lebih kurang sama, plus minus saja, dalam plus minus dalam 3 digit, 2 digit, tapi kita still lagi dalam average iaitu extreme fear dalam market. So pergi ke chart untuk BTC USD. So ini adalah 4 hours punya chart. So dia akan update terus 4 hours punya chart apa yang dah berlaku. Untuk currently kita berada still lagi terperangkap dalam channel ni adalah channel bear flag, iaitu untuk expectation lah more price break ke bawah daripada break ke atas. So currently kita berada di below quarter channel ini. So meaning dah berada di kawasan support. Tu di manakah ada potential untuk price rebound. Tu sekiranya price itu nak rebound untuk regain balik kata bullish trend, kat manakah first level resistance yang perlu di break. So Fibonacci swing high to swing low akan dapat block ni. So ini adalah block minor ataupun tengok ada correlation dengan kuartal kita punya middle trend line. Nanti tu akan tunjukkan anda apa itu correlation yang mana. So dia buat ni.
So ini kita akan monitor yang ni untuk short term, iaitu currently kita berada di minor support yang ini ataupun bulk Fibonacci ni, iaitu minor support dan major support berada di tempat yang sama. So ini adalah support yang strong. Sekiranya kita breakout bawah, ini kita akan price akan more drop bawah. Untuk kita tengok kata price Bitcoin regain balik ni atas, yang pertama kita perlu at least dia blade dulu yang minor resistance ini. So inilah kata first resistance yang perlu ditempuh untuk Bitcoin, dan juga kita berada di middle trend line ini. So macam cakap, channel ini still lagi ada posisi untuk naik atas, cuma expectation dia adalah pergerakan still lagi dalam channel. Tapi walaupun pergerakan dalam channel, kita still lagi adalah untuk expectation percentage untuk dia drop adalah lebih tinggi daripada price untuk naik atas. So anda perlu tahu, beware apa yang keadaan market sekarang, itulah yang possibility high yang boleh berlaku dalam market. So currently kita berada di mana? Ikutkan store RSI sedang climb, dah berada di hampir 50 nak sampai. Sekiranya store RSI ni aku kata price still lagi sideways, sedikit sideways, aku kata sikit naik, kemudian kita tengok aku kata store RSI dah pun berada di overbought, dan aku kata RSI ni berada still lagi di bawah 50. So ini kita beware, sebab apa? Itu bermakna momentum untuk bullish, momentum untuk bullish maknanya tak strong, momentum bearish amat strong. So meaning kita give and time price itu akan drop dengan drastic. So ni tu akan lock kejap 50, iaitu middle untuk RSI. So yang ni, inilah RSI. So meaning kita tengok price itu berada di bawah 50. So macam cakap, bila RSI berada below 50, meaning kita akan expect price itu akan more tend untuk break ke bawah, ataupun more perjalanan ni ataupun arah tuju dia adalah lebih kepada ke bawah. So baik kat sini, so sekiranya kita nampak stock RSI ni, kita nampak stock RSI ni berada naik sampai ke overbought. So ini ready untuk another dropping ataupun big dropping untuk di Bitcoin. So walaupun kita ada lagi untuk harapan kawasan ni, possibly untuk naik kawasan ni ataupun tak naik dah pun, kalau kita tengok ini untuk lebih minor resistance, kita boleh ambil yang ni swing high to swing low ini. So gini kita ada, ini pun juga aku kata consider resistance. So kalau nak break ini kata yang resistance kecil. So dua ni resistance kecil. Kau tengok macam mana. So currently resistance kecil, yang resistance ini pun kata bullish tak dapat break. So macam mana nak break another resistance yang besar. So ini kita boleh monitor dua block ni. Yang pertama kita buat ni, sekiranya dia breakout ni ada possible untuk saham ni, dan as expected, kalau kita buat Fibonacci block ini atau Fibonacci ni 1.6, dia akan berada di kawasan ni. Kalau tak payah kita tengok swing high to swing low, dan kita tengok betul-betul 1.6 kita berada di kawasan, iaitu antara box ini dan middle ini. So meaning sekiranya price tu breakout ini, so kita ada positif untuk price tu bergerak dalam kawasan ni, dan bila sampai kawasan tu kita tengoklah macam adakah dia berjaya break atau tidak, ataupun price tu akan buat rejection di kawasan ni. Macam cakap tadi, still lagi kita ada untuk channel ni, kita monitor untuk long term punya ataupun untuk karakteristik untuk pattern kita ni adalah rising channel ataupun kita panggil bear flag, untuk expected dia break ke bawah, dan kata target ni adalah di kawasan 20k. So itulah analisis untuk Bitcoin. Apa yang anda perlu tengok, apa yang perlu tahu untuk current movement berdasarkan technical analysis yang Zoom buat ni, hopefully dapat membantu. So ini anda boleh tengoklah untuk siapa yang leverage tu. Kalau nak masuk leverage, anda perlu cari position quarter untuk short. Tapi kalau nak cari buy pun tak masalah. Cuma buy tu adalah dari currently, dari price. Cuma buy di kawasan ini, stop loss anda mestilah below daripada bawah ini. So itulah cara anda boleh ambil, sama ada tapi untuk percentage naik tu amat tipis berbanding percentage drop. Tapi kita tak boleh abaikan ada position untuk short term long, iaitu antara yang ini ke sini dan yang ini ke sini. So break membuat ni, kita akan ada expected boleh dapat target price di kawasan atas ni. So Zul hanya boleh bagi analisis, anda mana nak trigger tidak tak pasti, tapi juga tak terpulang pada anda. Menjaga Zul tak leverage, Zul hanya spot. So meaning untuk leverage, walaupun Zul tahu position mana nak leverage, Zul tak masukkan. So itulah current time. So pergerakan ataupun update Bitcoin movement, inilah yang Zul akan tengokkan untuk short term punya movement. Untuk long term still lagi kita ada macam juga lah, untuk semalam kita ada untuk 4 years ago bearish market. So untuk sekiranya anda loss dalam position tu, ikutkan di ruangan komen semalam ada yang cakap thank you siapa yang share, sebab tu share juga. Tentu kita ada yang 57%, 70%, kemudian thank you juga Steve Syamin, ada yang juga yang balik ada Theta. Okay, Theta sebab tu tak ingat. So Theta, situ akan tengokkan Theta. Kemudian kelas di mana? Kelas dia hanya buat online saja. Dia hanya buat kelas online saja menggunakan Google Meet saja. Kemudian ada kri lepas juga. So anda dalam ni
memang semua sedang loss, so tak masalah. Siapa yang dalam loss mungkin ada tahun pertama dalam bearish market dan quarter first kena punya investment dalam kripto, tak masalah. Dalam mana-mana kripto itulah kata yang berlaku, kita masuk dalam masa dalam buran. Masa buran lah kita masuk tahun 21. Kita tak nak masuk dalam 21. So meaning untuk real investment dalam kripto, anda perlu faham 4 year circle. Bila 4 year circle tu anda faham, anda tahu bila nak masuk, iaitu bila nak masuk berdasarkan 4 year circle kita masuk adalah start tahun ini, iaitu tahun 22, 23, 24 dan tahun 25 nanti kita akan tuai tunai. Tapi apa yang masalah yang kita masuk sekarang ni, even Zul sekalipun, Zul masuk start bulan iaitu awal tahun 21, iaitu ikutkan circle 2018, 2017, 2019. Sepatutnya 2018, 2019, 2019 tu 2018, 2019, 2020 adalah time untuk buy. Tahun 2021 adalah time untuk tuai hasil. Masa orang tuai hasil, kita baru nak masuk. So normal masa aku juga Zul pun dalam profit dah itu, tapi Zul tak exit market, tak masalah. Zul invest duit yang expected boleh loss dan duit yang Zul boleh holding untuk lama. So apa yang ada tu Zul akan holding. So untuk kita reducekan kita punya percentage loss, so macam mana nak buat? So untuk buat sebenarnya kita akan tenak modal, kita akan buy lagi di lower. Bila kita buy di lower, kita panggil dollar cost average. So setiap kali yang kita buy, kita akan dapat, contoh kita buy 1000, kita buy 1000 masa harga 50, kita hanya dapat coin banyak itu saja. Tapi dengan harga 1000 kita buy di bawah ni, kita akan dapat coin yang lebih banyak. So bila kita average jumlah coin yang kita ada yang lepas dan jumlah coin yang kita ada masa kita buy di bawah ni, dengan totalkan kita punya kata 2000 tadi modal tu, anda akan dapat average. So meaning selagi mana price itu berada di kawasan ni, kita akan dollar cost average. Kita ada masa 3 tahun, iaitu tahun 22, 23, 24. The best adalah anda tunggu untuk tahun 22. 22 ni adalah time untuk tenak modal dulu, iaitu expectation dalam bearish market. Kita akan nampak hujung tahun ni baru price Bitcoin akan bottom sampai mana, sama ada 20k, sama ada 10k boleh berlaku. Tapi Zul cakap Zul ada range, iaitu whatever price Bitcoin berada antara 26 dan 14k, Zul akan start DCA. So DCA tu macam mana? Setiap bulan selagi mana price tu berada dalam kawasan ni, Zul akan buy. Zul akan buy 1000, bulan depan Zul akan buy 1000, bulan depan Zul akan buy 1000. Selagi mana price berada kawasan tu, macam cakap kita ada range antara 3 tahun, 22, 23, 24. Tapi disebabkan kita tunggu hujung tahun 22, ini kita ada semacam 2 tahun, 23, 24. So kita akan buy, sebenarnya apa yang buy, kita akan dapat jumlah coin yang lebih banyak daripada atas tu. Ini average kita akan drop sedikit. Mungkin average anda atau point entry anda berada di 50, turun sikit, kemudian ada buy di kuarter 40, 50, 40, 30, 20. Hopefully kita hanya target at least kita nak berada di kawasan 30k. So kalau anda berada di kawasan 30k, so kata next bulan bila tahun expected hujung tahun 2024, awal tahun 2025, kita akan dah start profit. Dan bila start profit itu, kita akan at least tunggu resistance, kita akan biarkan, kita akan lock kita punya modal, kemudian biarkan kita naik sampailah masa ni dalam bulan 11, bulan 12 nanti, bulan 11, 12 tahun 2025, kita akan tuai hasil, kita akan exit semua market, kita akan ambil semua profit dan kita akan kembali ke kita circle yang baru, iaitu expected tahun 26, another bearish market yang seperti mana kita tengok tahun 2022. Itulah cycle Bitcoin selama ini yang berlaku. So inilah quarter cycle yang baru untuk bearish market. So normal. So siapa yang nampak ini sebagai opportunity, inilah quarter satu opportunity yang tak boleh anda lepaskan, iaitu nak datang buran tu hanya 4 tahun sekali saja. So 3 tahun bearish market adalah time untuk buy, dan tahun keempat itu akan sepatut kita akan hasil tuai. So itulah senang je nak buat. So bagi Bitcoin juga Zul akan buy whatever price antara 26 dan 14k, dan sedikit lower di kawasan 10, iaitu ialah kuartal must buy lah. Zul akan buy heavily sekiranya price Bitcoin jatuh dalam $10. So apapun, invest duit yang anda expectation boleh loss, dan duit yang anda boleh holding lama, bukan duit yang anda nak pakai harian, nak pakai bulan depan, nak kuartal. So kalau duit yang itu adalah duit keperluan tu anda simpanlah di tabung haji ke, di SSB ke, at least kalau kata tak pakai lagi sampai hujung tahun, anda dapat juga dividen, duit itu akan dapat at least beranak jugalah sikit. So itulah pergerakan quarter chart di Bitcoin. So tadi ada di ruangan komen ada tanya pasal Theta. So Theta nanti akan buatkan. So Theta consider masa tahun 2021 adalah projek yang bagus untuk long term. So kita tengok di Binance, adakah dia punya chart quarter beri data yang sama, iaitu dia punya fundamental dan juga analisis yang strong. So untuk berdasarkan chart yang tu tengok ni, ialah dia punya align dengan punya fundamental, adalah chart dia lah kata nampak karakteristik yang mana kata coin ini adalah strong fundamental. So kita akan cari kat mana lah support, swing low,
To swing hard, kita akan dapat ni, kita akan pergi ke 4 hours. Macam biasa, kita nak alignkan di 4 hours. At 4 hours, kita akan dapat detail kat sini. Kemudian, kita akan cuba pergi ke lower. Lower kita akan pergi ke daily balik sebab apa nak dapat betul-betul volume tu tak dapat lah. So untuk di 4 hours sebab takut data dia tak dapat aku kata upload. Tak dapat load. So tengok ni kat mana kita at least kita ambil anggaran je paling lower. Tu paling lower ni adalah almost dalam 2 sen, 3 sen. Kita ambil dalam 4 sen. 4 sen sebab daily kan. So 4 sen kita akan lock. Kemudian kita akan pergi balik ke present day dan kita akan tengok kat manakah dia punya support ataupun 0.6, 0.7. So last support currently berada di kawasan ini. So mini price dah drop below support normal untuk dalam bearish market. All coin akan drop bawah below support. Jangan expect kita akan drop dalam 90%. So sekarang lagi price jatuh dalam 90%. So price sekarang dah pun berada di 90%. So untuk itu kita akan expect at least jatuh dalam 95%. Sebab apa Bitcoin ada possibility to drop lagi. So untuk Theta ni kita akan expectation untuk jatuh 95%. Kemudian kita akan juga expect untuk dia jatuh dalam 95%, 98%. So range antara 95 dan 98 adalah masa terbaik untuk anda buy di Theta. Sekiranya masa tu Bitcoin dah berada dalam 20k ke 15k, anda boleh tengoklah Theta berada di kawasan tu, consider Theta juga lah good position untuk anda buy. Tu kalau kita tengok ini kat manakah kita come back to past, kita tengok walaupun tu tak tengok belakang pun, tu tengok 95% kita ada di kawasan ni. So nampak ini adalah kawasan, kita tengok breakout, kata jatuh balik, retest, breakout, retest, barulah naik. So meaning 0.7 ni adalah kawasan dia punya strong support. Sama juga di kawasan ni, kita tengok 0.25 adalah strong support. So untuk anda buy untuk DCA ataupun untuk long term aku ni Theta ni, price yang terbaik adalah antara 0.7 dan 0.25. Nanti tu akan letak ni. Oh salah. 0. mana track yang ni 0.7 dan juga 0.25. So dalam kira lah 0.68, 0.69. So teman-teman, inilah the best price untuk anda buy dalam bearish market. Sekiranya Bitcoin drop dalam 20k, anda akan nampak Theta kawasan ini. Dan so itulah yang expectation boleh buy. Ataupun sarankan untuk tahun ni anda holding dulu, tenak dulu modal, tunggu at least end of the year. Currently kita masih lagi ada momentum yang kuat untuk drop. So Bitcoin belum lagi betul-betul bottom, still lagi 29. Yes, kita berada di support, tapi untuk berdasarkan kuartal for your circle, kita ada still lagi drop ke bawah. So meaning all coin still lagi ada potential untuk drop lebih below daripada harga yang ada, even walaupun dah jatuh 92% untuk Theta. So guys, saya rasa itu saja untuk pagi ni. Hopefully ini analysis yang dapat membantu anda macam mana nak reducekan anda punya loss. So jangan panik kalau anda invest duit yang betul, duit yang anda expectationkan boleh loss, dan duit yang boleh holding long term, tak ada masalah. Anda boleh hold saja apa yang asset anda tu. Kalau dah dalam loss macam juga bawah 50%, 60%, 70%, anda hold saja. Kalau jual pun tak kata anda rugi. Tu kata kumpul dana baru dan tunggu untuk at least hujung tahun ni, barulah kita akan start buy. So sekiranya Bitcoin jatuh hari ni, contoh kalau Bitcoin tiba-tiba jatuh hari ni sampai 14k, so itulah dia akan grab buy yang pertama. Kemudian selagi mana dia akan still lagi berada kawasan ni, nanti dia akan buy kan. Kalau nak buy weekly, ya kita boleh buy dalam 200. Kalau nak buy monthly, boleh buy juga dalam 1000. So bergantung kepada anda punya keupayaan kuartal kewangan untuk beli masa tu. Kita akan masing-masing ada keupayaan sendiri. So invest bergantung kepada anda punya keupayaan. So apapun dekat sini Zul hanya mampu beri anda analisis. Anda nak proceed atau tidak, itu terpulang kepada anda. Jika ini adalah analisis Zul yang kata Zul buat, dan alhamdulillah takat ni kata on track. Segala movement yang Zul track adalah on track. So meaning target di 20k dan 15k adalah boleh dapat disebabkan kita dalam bearish market, dan Bitcoin boleh juga dalam 83 dan 83% kita adalah berada di dalam 13k. So align dengan kita punya analisis apa semua ni, iaitu price ada potential untuk sampai ke 20k dan juga 14k. So guys, itu aja untuk pagi ni. So sekiranya ada yang nak join kelas, ada yang tanya sebab ada yang kelas kat mana. So siapa nak join kelas, nanti di ruangan anda boleh nanti di ruangan bawah nanti Zul akan sharekan satu link WhatsApp dalam jumlah kata di dekat Zul punya description. Anda boleh WhatsApp Zul, nanti Zul akan terangkan iaitu berapa kelas. So jika satu kelas Zul adalah kata akan ambil masa 2 hari, Sabtu dan Ahad. Zul akan buat secara live di Google Meet
dan anda perlu bayar dalam 300.5 untuk per kelas. So, kat situ anda boleh bayarkan, kita akan type diletakkan link WhatsApp tu di bawah. So anda boleh klik untuk join punya kelas untuk minggu depan. So untuk minggu ni Zul dah ada buat kelas pun, satu semalam dah selesaikan satu topik. Untuk hari besok, untuk hari ni pukul 8 pagi lagi dan pukul 8 malam nanti ada 2 sesi, pagi dan malam. Anda boleh pilih nak join dua-dua pun boleh. So Zul akan buat another last topik untuk hari ni. So apa pun guys, sekiranya nak join kelas, klik aku kata WhatsApp di bawah dan like and subscribe untuk tengok lagi lebih aku kata banyak tu punya analisis untuk harian. Dan untuk hari Isnin sampai Jumaat Zul akan buat live untuk aku kata special untuk siapa yang ahli membership. Di ahli membership masa live anda boleh tanya apa saja koin anda dan Zul akan buat ambil request anda itu. Sebab apa? Anda dah support Zul join YouTube membership. So live untuk hari Isnin sampai Jumaat malam itu adalah khas untuk ahli membership. Dan kepada subscriber juga anda boleh tengok, dan juga kalau ada yang kalau tak ada ahli membership bertanya, Zul akan ambil juga aku kata anda punya request tu, tak masalah, anda boleh type saja di ruangan komen. So guys, tapi Zul akan priority kepada ahli membership. So guys, itu aja untuk pagi ini. Like and subscribe. Jumpa lagi aku kata next review iaitu hari Isnin pagi. Assalamualaikum. Bye bye.